Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang pengacara majlis, sebagai seorang MC, sekiranya anda diberikan amanah sebagai seorang pengacara majlis, apakah perkara-perkara yang anda wajib ketahui? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya ingin berkongsi dengan anda, ada 12 perkara yang wajib anda ketahui, dan 12 ini anda boleh tanyakan kepada event organizer anda, dan anda insya-Allah akan kelihatan sangat profesional. Jadi, apakah 12 perkara tersebut? 12 perkara yang saya maksudkan adalah, yang pertama, apakah nama program? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda diminta untuk menjadi seorang pengacara majlis, first question yang kita perlu tanya adalah, apakah nama programnya? Nama penuh program. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, tarikh program. Bila tarikh program akan berlangsung? Dan yang ketiga, perkara yang wajib kita ketahui dan kita perlu tanya kepada event organizer adalah tempat program. Di mana program itu akan berlangsung? Dan yang keempat, perkara yang wajib kita tanyakan dan kita ketahui sebagai seorang MC adalah siapa VVIP kita, siapa tetamu-tetamu kehormat yang akan dijemput untuk hadir ke program tersebut. Yang kelima, siapa dia penyampai ucapan aluan. Untuk penyampai ucapan aluan ni, tuan-tuan dan puan-puan, selalunya tuan rumah akan melantik wakil tuan rumah ataupun wakil kementerian untuk menyampaikan ucapan aluan. Jadi kita sebagai seorang MC, kita tanya, siapa penyampai ucapan aluan? So, yang keenam, perkara yang kita perlu ketahui dan kita tanya kepada event organizer adalah, siapakah perasminya? Siapa VIP yang akan membuat ucapan perasmian? Dan yang ketujuh, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh tanyakan apakah objektif program. Alright, so kita boleh tanyakan apakah write-up program supaya kita sebagai seorang pengacara majlis, kita tahu, okey, so majlis ini adalah berkenaan dengan sekian-sekian. Dan yang ke-8, kita juga boleh minta tentative program kepada penganjur. Dan kita wajib tahu apakah flow majlis kita. Jadi yang ke-8, kita wajib tahu tentang tentative program. Dan yang ke-9, gimmick program sekiranya ada. Apa maksud gimmick program? Gimmick program selalunya, tuan-tuan dan puan-puan, pihak penganjur akan mengadakan satu-satu gimmick, contoh pukul gong, contohnya potong ribbon, contohnya. Apa lagi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin masa ucapan perasmi itu, contoh dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis sekian-sekian. So masa tu ada LED presentation ataupun video montage. So itu kita perlu tahu dan kita perlu tanya event organizer supaya kita tahu ada tak gimmick program. Dan yang ke-10, tuan-tuan dan puan-puan, kita juga wajib tahu di mana tempat makan. Sekiranya adalah, sekiranya makan diberikan. Dan yang ke-11, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu tahu di mana tempat press conference ataupun di mana PC berlangsung. Alright. Dan yang last sekali, yang ni sangat penting dan kadang-kadang ramai orang terlepas pandang, yang ke-12 ini, dan based on pengalaman saya, tuan-tuan dan puan-puan, yang ke-12 ini ada certain event organizer yang tak terfikir. Dan sebenarnya sebagai seorang pengacara majlis, inilah yang akan membezakan anda dengan pengacara majlis lain. So apa dia yang ke-12? Yang ke-12 adalah person in charge for MC. Kenapa kita perlu ada, tuan-tuan dan puan? Sebabnya sekiranya terjadi sebarang kemungkinan, sebarang perubahan, kita hanya refer kepada orang ini sahaja, tuan-tuan dan puan. Kita tak nak nanti A memberi kita maklumat, B memberi kita maklumat yang lain, C memberikan maklumat kita yang lain. Dan saranan saya, tuan-tuan dan puan, kita perlu dapatkan seorang person in charge for MC. Dan tuan-tuan dan puan, ke-12 ini akan membezakan anda seorang pengacara majlis amatur ataupun anda adalah seorang pengacara majlis yang profesional.